Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Farha. Jadi hari ini saya nak ajar uh, matematik tingkatan 2 bab 11. Okay. Bab 11 iaitu transformasi isometri. Okay. Jadi apa yang kita akan pelajari, ada 6 subtopik yang kita akan pelajari dalam tajuk ini. Okay. Yang pertama ialah transformasi, yang kedua translasi, ketiga pantulan, 4 putaran, yang kelima translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri, dan yang keenam ialah simetri putaran. Jadi hari ini kita akan belajar dulu subtopik yang pertama 11.1 iaitu transformasi. Okey. Kalau awak pernah tengok cerita daripada Hollywood, okey, transformasi ni lebih kurang macam itulah, dia transformer. Dia berubah kedudukan, okey, berubah kedudukan dia, kemudian berubah bentuk, berubah saiz. Okay. Jadi transformasi ni lebih kurang macam itulah. Okay. Perubahan dalam bentuk saiz, okay, bentuk dia, kedudukan, orientasi satu objek. Okay. Jadi dalam erti kata lain, transformasi merupakan proses mengubah kedudukan, orientasi atau saiz imej satu objek melalui translasi, pantulan dan putaran. Imej yang dihasilkan oleh transformasi isometri adalah kongruen. Okay. Transformasi melibatkan pemindahan titik pada satu satah. Okay. Jadi kita tengok, sebelum transformasi berlaku, bentuk rajah asal dinamakan objek. Selepas transformasi, bentuk itu dinamakan imej. Transformasi merupakan padanan satu titik pada satu satah. Apabila objek bergerak dalam satu transformasi, setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama. Transformasi merupakan satu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okay, rajah di sebelah merupakan pergerakan objek ABCD ke imej ABCD dengan pergerakan 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Jadi kita tengok pada gambar rajah. Okay. Jadi yang gambar rajah ABCD, okay, ABCD, okay, dia bergerak, okay, bergerak 3 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke atas. Kalau perasan, apa yang kita boleh bezakan antara objek dengan imej, okay, objek dia tak ada tanda koma pada dia punya label. Macam ni. A, B, C, D tak ada koma dekat atas tu. Kalau imej, okay, imej itu dia ada tanda koma dekat setiap label imej. Itu beza dia lah. Okay. Jadi kalau orang tanya mana satu objek, mana satu imej, awak dah boleh kenal pastilah. Yang tiada koma, kita tahulah dia merupakan objek. Yang ada koma ialah imej. Okay. Jadi untuk lebih faham, kita pergi kepada contoh. Okay, contoh yang pertama. Okay. Antara berikut yang manakah merupakan transformasi dan mengapa? Jadi, transformasi dia kata, okay, kalau kita tengok, dia hanya transformasi melibatkan pemindahan titik pada satu satah. Jadi, kita tengok. A. Okay, A kepada B. Okay, adakah bentuk dia sama? Ya, bentuk sama. Okay, bentuk sama. Bentuk sama. Bentuk sama. Okay. Bila bentuk sama, okay, dia ada perubahan tak? Ada perubahan, iaitu pergerakannya berubah. Okay. Bila bentuk sama, okay, dia merupakan transformasi.
transformasi. Okey. 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 Masih keliru. Kita tengok pula B. Okey, kita tengok bentuk M kepada N. M dan N ni adakah bentuknya sama? Bentuknya sama ke tak? Sama. Bentuknya sama. Bentuknya adalah sama. Jadi dia transformasi atau bukan? Ya, dia adalah transformasi. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh C. Okey. Okey, dia ada bagi dua gambar iaitu P dan Q. Jadi kita tengok P dia pergi kepada Q. Adakah bentuknya sama? Okey, P ni ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Manakala Q ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bentuknya tidak sama. Adakah dia merupakan transformasi? Dia bukan transformasi. Okey. Right? Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan D. Okey, diberi dua gambar. Okey, daripada K kepada L. Jadi kita tengok gambar K dengan L ni. Adakah bentuknya sama? Bentuknya tidak sama. Jadi dia bukan transformasi. Jadi kalau kita nak lebih faham, transformasi ni maksudnya bentuknya mesti sama walaupun keadaannya mungkin boleh jadi terbalik, okey, ataupun dalam atas ke bawah, kiri ke kanan. Yang penting bentuknya adalah sama untuk kita kategorikan dia sebagai transformasi. Okey. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh yang kedua. Ni dia beri objek dan image lah. Okey. Jadi contoh yang kedua dia minta raja di sebelah menunjukkan A, B, C, D, F. Okey, ini ialah A, B, C, D, E, F. Jadi ini ialah objek. Okey, nampak? A, B, C, D, E, F ialah objek. Manakala P, Q, R, S, T, U ialah image. So ini ialah image. Nyatakan image bagi titik C. Okey, titik C. Okey, sebelum tu kita tengok dulu dia punya bentuk ni. Bentuknya sama ke tak? Okey, bentuknya sama. Bentuk sama. Jadi dia transformasi. Okey. Dia transformasi. Cuma kedudukannya terbalik. Jadi dia kata, okey, daripada soalan, jadi kita baca semula soalan, nyatakan image bagi titik C. Jadi di sini ialah titik C. Okey. Jadi manakah titik yang sama dengan titik C pada image? Cuba kita fikirkan. Mana titik yang sama dengan image? Titik pada C tu. Okay, di sini ialah C. Okay. Yang sama, okay, kalau kita tengok, dia akan sama pada kedudukan T. Jadi, nyatakan image bagi titik C. Jadi, sama dengan titik apa? T. Okay. Okay. Jadi, jawapan untuk soalan A, okay, penyelesaian dia A ialah titik T. Okay. Okay. Kemudian soalan yang kedua, okay, garisan AB. Okay, garisan AB. So, garisan A ke B. Di sini. Okay, di sini. Jadi, mana yang sama dengan AB ni pada image? PU ke, PQ ke, atau QR, atau RS, atau ST, atau TU, ataupun UP? Okay, yang sama ialah pada garisan RS.
Di sini. Sebab dia terbalik kan. Okay. Jadi penyelesaian dia B. Okay, garisan AB adalah sama dengan garisan RS. Garisan RS. Okay. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan C. Apa yang dia mahu dalam soalan C ni? Okey, soalan C dia nak sudut BCD. So sudut BCD. Okey. Garisan BCD. Okay, sudut BCD. So sudutnya berada dekat C. Kat dalam ni. Okey. Kemudian gambar rajah ni yang pada image, mana yang sama BCD ni? Yang sama pada BCD ialah STU. Jadi sudutnya pada T di sini. Jadi jawapan dia C, sudut apa? STU. Macam itulah. Okay. Okay. Alright. Okay. Jadi kita bergerak lagi satu peringkat. Okay. So kita kenal pasti apakah itu kekongruenan. Okay. Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa ambil kira orientasi pergerakannya. Ataupun kita boleh lebih faham, kongruen itu ialah perihal sama bentuk dan sama saiz. Mesti sama bentuk dan sama saiz. Okey, jadi kita kenal pasti macam mana kita nak kena pasti kongruen. Jadi kita tengok pada contoh yang ketiga. Okey, antara pasangan rajah di bawah, yang manakah kongruen? Okey, kemudian nyatakan sebabnya. Jadi kita tengok pada A dahulu. Okey, gambar rajah A. Okey. Okey, gambar rajah A. Okey, dia minta kita kena adakah dia merupakan kongruen. Nyatakan sebab. Kita tengok dulu pada gambar rajah A. Okey, gambar rajah A kita tahu kongruen adalah sama bentuk dan sama saiz. Jadi kita tengok dulu bentuk. Adakah bentuk dia sama? Ya, sebentuk adalah bentuk sama, iaitu segi 3. Okey, bentuknya sama segi 3. Kemudian saiz adakah sama? Saiz sama tak? Saiz tidak sama. Okey. Sebab ada satu segitiga yang lebih besar daripada segitiga satu lagi. Jadi bentuk sama betul. Okey, bentuknya sama segitiga tapi saiznya tidak sama. Jadi dia bukan kongruen. Okey. Okey. Soalan B. Okey, pada B, okey. Jadi kita tengok yang pertama kita kena pasti dulu adakah bentuknya sama? Bentuk sama tak semua bentuk ni? Ya, bentuk sama. Okey. Kemudian saiz. Saiz juga adalah sama. Jadi dia merupakan kongruen. Okey. Walaupun kalau perasan kedudukannya terbalik. Yang sebelah ni sengit ke arah kanan. Manakala yang sebelah sini sengit ke arah kiri. Okey. Dia hanya kongruen ni hanya melibatkan bentuk dan saiz yang sama sahaja. Kalau bentuk berbeza, saiz sama pun tak boleh juga. Okey. Kalau bentuk sama, saiz tak sama pun tak boleh juga. Dia kena sama. Bentuk mesti sama, saiz juga mesti sama. Okey. Jadi hari ini kita dah habislah belajar 11.1 transformasi. Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu, kalau transformasi bentuknya mesti sama.
Okey, bentuk kalau transformasi mesti sama, bentuknya sama. Congruent, bentuk dan saiz mesti sama. Dia up sikitlah level dia. Okey. Jadi untuk itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Mudah saja. Okey. Diharap semuanya menjaga kesihatan. Jadi kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Okey. Sekian, terima kasih.